Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, kurnia, keizinan dari Allah yang masih memberikan kita kekuatan, nikmat yang begitu banyak sehingga kita mampu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan kesyukuran kita itu dengan cara kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur atas nikmat ilmu yang Allah Taala berikan kepada kita, khususnya kefahaman kita menerusi huraian dan syarahan ulama-ulama besar seperti Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan kita sedang berbicara berkaitan dengan kitab ilmu, kitab bab ilmu yang dihuraikan oleh Imam Al-Ghazali, khususnya yang berkaitan sekarang ini yang kita baca adalah berkaitan dengan ilmu-ilmu yang tercela. Dan Imam Al-Ghazali menghuraikan kepada kita apakah sebab-sebab yang menjadikan satu-satu ilmu itu tercela. Dan yang terakhir yang kita huraikan adalah ilmu itu menjadi tercela apabila kita terjun ke dalam ilmu-ilmu yang tidak memberikan faedah, sama ada kepada orang yang mempelajari ilmu tersebut ataupun orang yang akan disampaikan ilmu itu kepadanya. Dan satu lagi sebab yang menyebabkan dia tercela ialah apabila kita cuba untuk mempelajari satu-satu ilmu yang terperinci, yang halus-halus sebelum kita mendalami ilmu-ilmu yang asas. Itu juga menyebabkan satu ilmu itu tercela. Dan Imam Al-Ghazali seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini memberitahu kita bahawa ada ilmu-ilmu yang mungkin kita sendiri tak tahu bahawa ilmu itu tidak memberi faedah kepada kita. Mungkin kita merasakan bahawa ilmu tersebut baik, memberikan pencerahan kepada kita. Sedangkan dengan kita mempelajari ilmu tersebut, kita mungkin akan lupa tentang tanggungjawab kita yang lebih besar, khususnya tanggungjawab kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga satu bentuk ilmu yang sebenarnya tercela kepada kita. Dan Imam Ghazali memberikan contoh, misalnya ada perkara-perkara kalau yang kita beri kepada orang tetapi dia sendiri tidak bersedia untuk menerima perkara tersebut, mungkin akan memudaratkan. Contoh, seperti kita memberi makanan-makanan yang bagi kita sedap, kari pap ke, kan, kuih dodol ke, bagi dekat bayi yang dia hanya mampu untuk minum susu saja. Dia tidak ada kekuatan untuk makan kari pap, dia tak ada kekuatan untuk makan dodol.
Kita bagi sebab kita rasa dodol tu sedap. Itu sebenarnya satu kebodohan. Kerana kita memberikan sesuatu yang tidak layak kepada seseorang, walaupun dia mungkin layak kepada kita. Begitulah juga ilmu. Ada ilmu-ilmu yang sebenarnya tercela, yang tidak memberi faedah, tapi kita sibuk mendalami ilmu-ilmu tersebut, sehingga kan kita tertinggal ilmu-ilmu yang lebih afdal, yang lebih utama, yang sepatutnya kita dahulukan. Dan ulama-ulama kita telah menyusun pembahagian-pembahagian ilmu ni mengikut keutamaan. Paling kurang yang biasa kita tahu ada 2 pembahagian. Satu ilmu yang kita panggil ilmu fardu ain, dan satu lagi ilmu yang dipanggil fardu kifayah. Hakikat bahawa ilmu fardu ain itu dipanggil fardu ain, dia fardu kepada setiap ain, setiap diri, menunjukkan ilmu tersebut penting kepada seorang muslim. Kerana itu dia tidak terkecuali. Selagi dia mengaku bahawa dia muslim, dia mengucap kalimah syahadah, maka fardu ain itu adalah satu ilmu, satu bentuk ilmu yang cukup penting dan utama kepadanya. Tapi kalau itu pun dia tak tahu keutamaan itu, dia sibuk dengan ilmu-ilmu yang lain, begitu mendalam dia pergi kepada ilmu-ilmu yang lain, tetapi dia lupa kepada ilmu-ilmu yang fardu yang Tuhan letakkan kepadanya, maka ilmu yang lain itu sebenarnya mudaratkan dia. Lebih-lebih lagi kalau ilmu yang lain itu menjauhkan dia pula daripada dia mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, yang sepatutnya dia dapat ilmu tersebut daripada ilmu fardu ain. Ramai hari ni kan yang dia sibuk dengan hal-hal yang lain, tapi dia lupa tentang akidah, dia lupa tentang syariah. Semayang pun mungkin dia tak tahu, Tuhan pun dia mungkin tak kenal. Tapi kalau bab-bab lain dia begitu hebat sekali, dia mungkin tahu secara detail. Tapi adakah ilmu itu boleh membawa dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan bermakna ilmu itu tidak penting, tapi dari segi keutamaan. Tetapi kalau ilmu fardu ain itu kuat, kalau ilmu fardu ain itu dia dahulukan, dia perdalami, nescaya kalau ada ilmu lain yang dia pelajari, ilmu yang lain itu nanti akan mungkin menyokong ilmu fardu ain yang dia pelajari. Dia belajar ilmu sains, mungkin ilmu sains itu yang akan memperkukuhkan akidah dia, sebab dia dah kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ilmu sains yang dia pelajari, yang dia dalami itu akan digunakan untuk membuktikan lebih lanjut lagi tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kekuatan dan kekuasaan dan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala dan lain-lain lagi. Tetapi apabila kita hilang keutamaan, kita hilang aulawiyat kita, afdaliyat kita, maka itulah yang berlaku. Jadi Imam Al-Ghazali memberikan ingatan kepada kita, sebab ilmu fardu kifayah ni dia tidak ada had, dia tidak terbatas. Ilmu fardu ain terbatas, kan? Ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu akhlak, kita boleh pelajari paling kurang dia punya asas itu dengan mendalam pada jangka umur kita yang hidup ni lah. Sebab asasnya itu ada, kan? Ilmu akidah apa? Rukun iman itu asasnya misalnya. Kita dalamilah supaya kuat akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu fiqh atau syariah, yang asas-asas tu kita kena pelajari. Fiqh ibadat, fiqh muamalat. Kalau nak yang detail-detail mungkin belum, mungkin kita kemudiankan, tetapi yang asas-asas tu kita kena pelajari. Tapi kalau ilmu fardu kifayah, yang selain daripada ilmu agama ni banyak sekali, kan? Dan hari ni disebabkan oleh kemajuan teknologi, kemajuan sains, macam-macam ilmu yang tumbuh. Jadi adakah mampu kita pelajari semua ilmu yang timbul berkaitan dengan keperluan hidup kita di dunia ini? Tak mungkin. Yang utama-utama je lah, kan? Kalau kita ni rasa penting untuk aku
tahu ilmu hisab misalnya. Sebab nanti aku kena tipu nanti, duit-duit semua kena tipu. Yang asas ilmu hisab tu kena belajar lah, supaya kita tidak ditipu oleh scammer-scammer dan lain-lain lagi, ataupun orang-orang yang mungkin pandai menipu. Kalau kita mungkin takut di rampas hak kita, mungkin kita kena tahu sedikit undang-undang. Tapi bukan kena mendalam semua jenis undang-undang kita kena pelajari. Kalau kita nak jaga kesihatan, kita kena tahulah sikit ilmu perubatan. Atau kita letakkanlah jawapan kepada persoalan yang mungkin kita tak tahu kepada orang-orang yang pakar. Kalau sakit pergi jumpa doktor. Doktor itu lebih tahu lagi. Tak perlu kita pelajari macam mana doktor pelajari ilmu perubatan. Tapi kalau bab agama tak boleh. Bab agama tak boleh wakil-wakil macam tu kan. Akidah, saya serahlah akidah saya kepada ustaz. Nanti ke akhirat mungkin saya join dia lah. Kalau dia nak masuk syurga, saya join dia sebab saya satu masjid dengan dia. Tak boleh. Ustaz tu pun takut tak lepas juga. Ustaz tu pun struggle nak bertemu dengan Tuhan, nak muhasabah, kan. Termasuklah ustaz kat depan ni, kan. Tak tentu kita. Sebab apa? Sebab hal akidah ni hal kita dengan Tuhan. Kalau kita tak kuat kita punya iman kepada Tuhan, kita yang nanti kena bertanggungjawab atas keimanan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu wajib. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wajib kamu mengetahui bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Itu Allah Taala punya perintah tu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah memerintahkan, Tuhan kamu telah memerintahkan bahawa tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah. Itu semua perintah belaka. Maknanya berakidah dengan akidah yang sahih itu wajib. Atas dasar itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib kepada siapa? Sebab wajib kepada semua orang Islam. Semua orang yang bersyahadah wajib. Jadi masing-masing lah tu. Masing-masing nanti bertemu Tuhan pun masing-masing kita punya akidah, kita punya amal ibadah pun masing-masing juga. Tak boleh share. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang yang boleh ambil alih tugas dosa pahala orang lain. Kan? Anak kita pun kalau dia banyak pahala, kita tak boleh nanti minta, Tuhan boleh tak ambil sikit akaun anak saya, kan? Yang boleh mungkin anak kita tu mendoakan kita, tapi doa tu pun bergantung kepada Allah Taala nak bagi tidak. Sebab akhirnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah ilmu-ilmu tentang hal-hal keagamaan lah, senang kita kata. Fardu ain ni hal keagamaan. Itu penting sekali. Jangan kita perkecilkan. Hari ni orang kata, kalau semua nak belajar agama je tak maju kita. Jangan cakap macam tu. Maju tu satu hal. Maju tu bab dunia. Memang kena maju. Tapi maju ke akhirat ni lagi penting. Sebab ke akhirat tu dia darul qarar. Dia dunia yang kekal. Rumah yang kekal. Kat dunia ni kalau kita miskin pun, kita paling kurang tak dapatlah kehidupan yang seronok macam orang kaya. Tapi still we can survive. Bukan saya nak suruh miskin. Kita dah usaha tapi tak dapat, rezeki tak banyak kan. Ekonomi sekarang tahulah. Ekonomi global, jenis global kan. Amerika turun ekonomi, kita pun kena juga. Duit sana jatuh, duit kita pun jatuh. Padahal duit kita banyak, tapi disebabkan inflasi duit kita jadi kurang kan. Jadi tak apalah, paling kurang kita survive. Solat kita, ibadah kita masih boleh lakukan walaupun kita miskin. Tapi ke akhirat nanti kalau kita miskin dengan kita punya amalan, miskin pahala, miskin ibadah, tak ada siapa nak tolong. Kerana kita tak boleh survive, dan kerana itu merupakan kehidupan yang kekal. Jadi sebab itulah penting untuk dalam hal ilmu ni, kata Imam Ghazali, berhati-hati memilih ilmu. Jangan sampai nantinya ilmu yang kita pelajari mungkin akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala, malah mungkin menyesatkan kita daripada jalan yang benar. Kena hati-hati. Okey, kita sambunglah. Panjang pula intro hari ni ya. Kita habis pada muka surat 130 itu. 130.
Bila Imam Ghazali menceritakan tadi itulah, orang-orang yang kadang-kadang dia duk rasa bab-bab agama ni tidak penting, dan hal-hal agama pun dia nak guna akal dia aja. Akal dia mungkin lebih hebat daripada Quran yang Nabi bawa, sebab dia rasa dia boleh tahu tentang perkara-perkara yang akan menyelamatkan dia di dunia dan juga di akhirat. Jadi Imam Ghazali ingatkan kita, hatta bawah tu ya, sebagaimana pada khasiat batu-batu ada hal-hal yang ajaib yang tak sampai ilmu tukangnya ke sana, sehingga tidak ada orang yang mengetahui sebab, maka besi berani itu menarik besi biasa. Kan? Ajaib lah tu. Besi berani itu dia boleh tarik besi lain kan. Maknanya ada batu yang ajaib sifatnya. Rahsia-rahsia dia tu hebat. Dan mungkin ada banyak yang kita tak tahu lagi rahsia batu-batu yang ada ni. Mungkin geologis lebih tahu daripada kita. Geologis pun mungkin tak habis lagi dia study batu-batu yang ada atas muka bumi Tuhan ini. Maka kehairanan dan keganjilan pada akidah dan amal, dan menggunakannya untuk menjernihkan, membersihkan, mensucikan, mengadakan perbaikan pada hati dan jiwa untuk meningkat tinggi di samping Allah Subhanahu Wa Taala dan membawa bagi anugerah kemurahannya adalah lebih banyak dan lebih besar dari apa yang ada pada obat-obat, jamu-jamu dan batu-batu yang ada tu. Maksudnya Imam Ghazali kata, kalaulah hal dalam dunia ni pun kita tak habis lagi mengetahui rahsia-rahsianya, walaupun kita boleh cari, kita boleh kaji batu-batu, ubat-ubat. Ini kan pula hal-hal yang ghaibiyat, hal tentang ketuhanan, yang tak ada siapa yang boleh menggarap hikmah, kebijaksanaan, ilmu dan rahsia-rahsia yang ada, melainkan sedikit yang diberikan kita oleh Allah SWT menerusi para rasul, menerusi Al-Quran misalnya. Siapa dia yang benar-benar kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Kita pun yang kita kenal menerusi apa yang Tuhan sebut dalam Al-Quran lah, apa yang Nabi sebut tentang Quran, tentang Allah Ta'ala. Tetapi rahsia Allah Ta'ala itu lebih luas lagi. Itu maksudnya. Jadi kalau bab-bab benda duniawi pun ada benda banyak kita tahu rahsia, bab-bab akhirat ni jangan kita action lah. Kita kata aku boleh pakai akal aku untuk berfikir tentang Tuhan. Sesatlah jawabnya. Berapa ramai yang sesat kerana pakai akal bebasnya untuk cuba berijtihad kononnya tentang ghaibiyat, ya? Berijtihad tentang perkara-perkara fiqh tu tak apa. Kan? Solat macam mana, rukun solat. Tapi ini tentang ketuhanan, kita kena trust, kita kena letak kepercayaan kita kepada apa yang Rasul bagi kepada kita. Sebab namanya rukun iman. Rukun iman, kita kena beriman. Kalau kita nak fikir terlalu mendalam, tak mampu kita. Tapi kita trust lah orang yang bawa kita ilmu itu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi bawa tu pun tak habis belajar lagi kan. Yang Nabi bawa tu pun, yang Quran tu pun kita tak habis baca lagi. Ini kan pula kita nak cuba fikir sendiri bab-bab akidah, bab ketuhanan itu. Sombong sangatlah kalau orang yang berfikiran begitu. Sebagaimana tak sampai, sambung lagi muka surat 131. Sebagaimana tak sampai akal manusia mengetahui kegunaan obat-obatan serta percubaan, eksperimen adalah jalan kepadanya, eksperimen kepada ubat-ubat tu, maka akal manusia pun takkan sampai untuk mengetahui apa yang bermanfaat pada hidup akhirat. Sedang percubaan tidak ada ke jalan sana. Kan? Kalau ubat-ubat, kata Imam Ghazali, kita boleh eksperimen, kita boleh bawa ke makmal kan, try tengok ubat ni boleh pakai ke tidak. Walaupun ada yang mungkin menjadi mangsa lah kan. Awal-awal dulu siapa tahu ubat-ubat main makan aja, ubat-ubat daun-daun ke apa, ada yang mati.
Tapi hari ini boleh dibuat eksperimen. Itu pun kata Imam Ghazali tak habis. Orang tak boleh nak tahu rahsia dan khasiat ubat-ubat. Masih ada lagi. Rupanya daun ni boleh pakai rupanya untuk ubat gout. Kan? Tak tahu, tak percaya, cuba tengok Facebook. Macam-macam ubat ada. Ubat kuat lah, ubat apa semua. Yang palsu, yang tipu pun ada. Tapi yang betul pun ada kan. Sebab banyak tumbuh-tumbuhan yang Tuhan berikan kepada kita ini untuk dijadikan ubat. Tapi itu pun akal manusia, kata Imam Ghazali, walaupun ada eksperimen yang kita boleh buat, itu pun kita tak mampu untuk mengetahui semuanya. Ini kan pula hal-hal akhirat yang kata Imam Ghazali eksperimen kepadanya tu tak ada. Siapa dia yang pernah eksperimen akhirat? Ada ke orang pernah bangun daripada kubur kata, azab kubur ni sekian macam ni? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada orang lagi, melainkan apa yang disebut oleh hadis-hadis, disebut oleh Al-Quran tentang perkara tersebut. Tapi life experience tu tak ada lagi. Jadi kita percayalah, kita kena percayalah apa yang disampaikan oleh Rasul kepada kita. Kan? Tak bolehlah kata I'll wait and see. Kan? Saya rasa saya nak tunggulah saya mati nanti betul ke ada azab kubur. Tapi by that time it's too late already. Kan? Kalau masa tu barulah ni tak sempat dah. Sebab apa yang akan dibalas pada alam barzakh dan juga alam akhirat itu bergantung kepada apa yang kita lakukan di dunia ini. Tapi macam kita nak biar try and error, tak boleh. Bab-bab ubat tadi boleh try and error, tapi bab akhirat tidak boleh try and error. Sebab kata Imam Ghazali tak ada jalan ke sana. Hanya adalah percubaan berjalan ke akhirat kalau pulanglah kepada kita beberapa orang yang telah mati. Kan? Melainkan ada orang yang dah mati tu datang kepada kita kata, this is what I experience. Alam kubur sekian. Tak ada, belum ada. Adalah cerita-cerita macam-macam orang yang nak mati tapi tak mati. Dia nampak macam-macam. Itu pun susah nak verify juga. Nak verifynya susah. Lalu menerangkan kepada kita amal perbuatan yang diterima, yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala di sisinya dan dari amal yang menjauhkannya. Mana tak ada lagi orang yang bangun dari kubur menceritakan, sebenarnya yang ni bermanfaat untuk kau buat. Nanti kau masuk kubur, garanti kau akan ni. Tidak ada. Yang kita ada adalah perintah dari Allah Ta'ala dan Al-Quran, saranan daripada hadis-hadis Nabi tentang perkara-perkara akhirat. Itu yang kita kena pegang. Sebab itu dia tak boleh main-main bab akidah ni. Dia kena yakin, itu kena 100%. Tidak boleh ada keraguan kalau bab akidah. Para ulama kita dah kata kan, kalau akidah ni dia kena jazim, kuat, yakin, dia kena muwafaqah lil haqiqah, dia kena betul. Bukan sekadar kuat kita punya keyakinan, yang kita yakin tu kena betul. Ramai juga orang yakin benda tak betul. Kan? Yakin bahawa Nabi Isa itu anak Tuhan. Kuat keyakinan mereka tentang benda tu. Mereka sanggup mati dengan keyakinan tersebut. Tapi tak betul. Tidak sahih. Dan yang ketiga, kena ada dalil. Ma'ad dalil. Tak boleh kuat betul tapi dalil tak ada. Itu pun tak boleh. Sebab kalau kita kuat keyakinan kita betul tapi tak ada dalil, takut nanti akan digugat oleh ideologi yang dibawa oleh orang lain, kan? Hari ini anak-anak kita mungkin dia percaya ada Tuhan, dia percaya ada pada akhirat. Nanti katakanlah dia pergi ke US belajar, dia pergi ke UK belajar. Jangan UK US, UK sini je, Ulu Kelang sini je kan. Ada banyak kolej-kolej swasta yang ada. Kalau dia belajar pun mungkin dia akan digugat akidahnya oleh kawan-kawan bukan Islam, dia katakan. Tapi kalau ada dalil, insya-Allah dia boleh pertahankan akidahnya. Begitu pula mengenai akidah, kan, kata Imam Ghazali.
Dan yang demikian itu termasuk yang tak usah diharapkan. Maksudnya yang tadi itu janganlah diharapkan. Ada orang yang akan mencerita kepada kita macam mana experience hal-hal akidah ini, hal akhirat ini. Tidak akan ada orang yang akan datang kepada kita, melainkan pencipta sendiri, Allah Ta'ala sendiri menceritakan kepada kita menerusi Al-Quran dan menerusi ajaran Nabi. Dan dari itu cukuplah kiranya bagi anda dari kegunaan akal untuk dapat menunjukkan anda kepada membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memahamkan anda segala sumber isyaratnya. Jadi kalau kita nak guna sangat akal kita ni, kata Imam Ghazali, gunakan akal kita untuk memperkukuhkan hujah-hujah pemikiran kita tentang kebenaran Rasul, tentang kebenaran Rasul. Itu penting. Itu penting. Sebab apa? Sebab semua hal-hal akidah ni nanti dia kembali kepada kebenaran Rasul. Kan? Orang tanya, kamu percaya pada Tuhan? Percaya. Kamu percaya pada Tuhan kenapa? Sebab Quran sebut Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Tapi macam mana you boleh percaya kepada Quran? Sebab Quran ni dibawa oleh seorang Rasul kepada aku. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kau tahu Rasul ni betul? Di situ penting untuk kita tahu hujjah ataupun dalil, dia panggil hujjiyatul Rasul. Hujjah kebenaran Rasul. Yang ni kadang-kadang kita take for granted, kan? Kita take for granted. Kita duk belajar akidah ni kita rasa tentang Tuhan aja. Tentang nubuah kita tak ambil kira. Sebab itu kalau kita belajar Risalah Tauhid yang saya baca dulu kan, sini lama juga saya baca, 5-6 tahun saya baca. Lepas habis uluhiyah tentang Tuhan, sifat-sifat Tuhan, kita pergi kepada nubuah, kenabian. Dan sebab itulah akidah kita tu dia ada dua kalimah syahadah. Dia ada syahadah asyhadu an la ilaha illallah, dia ada juga kemudiannya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bukan bersaksi sekadar Allah Ta'ala itu Maha Esa, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Kita kena juga mengangkat saksi bahawa sebenarnya Rasulullah Nabi Muhammad itu adalah pesuruh bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau nak berfikir sangat, carilah dalil-dalil yang kuat tentang kebenaran Rasul. Sebab itu sirah Nabi kena baca. Sirah Nabi. Kita ada kan kuliah sirah. Kalau tak ada kena panggil lah ustaz ajar siratun Nabi. Ini biografi pemimpin-pemimpin, kita beli buku dia kan, mahal-mahal. Presiden Amerika John F. Kennedy ada dia punya biografi kat rumah kan. Bukan rumah saya lah, rumah orang yang rajin baca biografi. Donald Trump, macam mana dia boleh berjaya. Presiden itu, presiden ini, CEO sekian-sekian, Bill Gates misalnya, yang kaya-kaya ni, kita simpan buku dia. Tetapi siratun Nabi kita tak baca, kisah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak yakin tentang kebenaran Nabi kalau kita tak kenal pun Nabi? Kena kenal, kena belajar Nabi itu siapa, macam mana hidup Nabi. Carilah. Saya boleh saran beberapa buku. Kalau buku bahasa Melayu, cari Fiqhus Sirah. Fiqhus Sirah. Fiqhus Sirah ni bahasa Arab. Ditulis oleh Said Ramadan Al-Buti, ulama Syria yang meninggal dunia baru ni, ditembak oleh orang Islam sendiri. Ni jahilnya umat Islam hari ni. Ulama besar dibomnya tengah mengajar macam ni. Ada video dia. Tengah dia mengajar, orang baling bom, meletup dan mati. Padahal dialah yang banyak menulis hal akidah, dan salah satu karya besar Said Ramadan Al-Buti ialah Fiqhus Sirah. Ada 3 jilid dan diterjemah pun dalam bahasa Melayu. Cari yang tu, itu cantik. Sebab setiap bab tu dia ada, akhir sekali dia ada pengajaran kelahiran Nabi, cerita-cerita cara detail. Kemudian akhirnya ada beberapa take home points dia. Jadi mudahlah, mudah. Kalau nak baca bahasa Inggeris kan, orang taman tun ni bahasa Inggeris lah.
Cuba cari satu buku Martin Links. Martin Links. Itu dia ni Mat Saleh. Tapi dia bekerja sebagai curator di British Library di London. Akhirnya dia masuk Islam. Sebab setiap hari kerja dia mengumpulkan manuskrip lama, kitab-kitab lama, termasuk kitab-kitab awal tentang Rasulullah SAW. Akhirnya dia susun dekat British Library itu, dia baca dan akhirnya dia masuk Islam. Dan dia sendiri menulis nama Islamnya Abu Bakar Sirajuddin. Nama lamanya dalam buku tu masih nama English dia, Martin Links. Muhammad, tajuk dia Muhammad je. Muhammad based on the earlier sources. Muhammad based on the earlier sources. Itu very good. Saya suka baca yang tu. Sebab penceritaannya itu cukup cantik. Cara penceritaannya itu dah diterjemah bahasa Melayu pun. Tapi kalau yang pandai English, baca yang English. Sebab dia literary. Cara penulisannya itu macam buku sastra Inggeris, cantik dan sedap. Dan dia berdasarkan sources yang awal. Sources Islam, bukan sources ni, sources Islam. Kan? At-Tabari, kitab-kitab yang awal. Nailul Autar, ada satu lagi, Nailul Autar. Itu tulisan yang agak moden tapi mendapat anugerah antara penulisan sirah yang terbaik. Nailul Autar, itu pun ada bahasa Inggeris, ada bahasa Melayu. Itu beberapa lah kalau nak cari yang bagus-bagus menceritakan tentang Rasulullah SAW. Sebab Imam Ghazali kata, gunakan akal kita ini untuk kita meyakini dan mencari hujah-hujah dan dalil tentang kebenaran Nabi. InsyaAllah dia akan memperkuatkan keyakinan kita terhadap Al-Quran, keyakinan kita terhadap Allah Ta'ala, keyakinan kita terhadap kebenaran agama kita ni, kerana yang membawa agama kita ni merupakan orang yang cukup berwibawa. Dan pengiktirafan tentang Nabi Muhammad SAW ni bukan sekadar orang Islam je yang iktiraf. Orang Barat yang tidak Islam juga ramai yang mengiktiraf kehebatan Rasulullah SAW. Antara yang saya selalu bawa contoh, buku Michael Hart yang menulis tentang 100 most influential people in history. Dia buat kajian tentang orang-orang dalam sejarah yang hebat-hebat, sama ada dia pemimpin, dia ilmuwan, dia panglima perang, dia sages ataupun pemikir-pemikir. 100 nama yang besar-besar. Dia dah buat comparison, akhirnya dia tidak boleh menolak hakikat bahawa nombor 1 dia letak Muhammad. Kerana berdasarkan kajian dia, based on influence, dia kata, buku tu pun saya dah baca, based on influence, dia kata memang Nabi Muhammad merupakan orang yang paling berpengaruh dalam menyebarkan ajarannya, kerana selepas 200 tahun sahaja ajaran Nabi Muhammad itu telah tersebar ke 3/4 dunia. 200 tahun. Mana-mana tokoh hebat macam mana pun, it takes longer time. Kadang-kadang sampai 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun barulah ajaran mereka itu boleh berkembang. Tetapi Nabi Muhammad SAW dalam period yang cukup pendek, agama Islam itu tersebar begitu luas. Sebab itu dia letak nombor 1 Nabi Muhammad SAW. Ini pengiktirafan oleh orang yang bukan Islam. 1. Beratus lagi pengiktirafan yang ada, yang kalau kita fikir yang itu pun sudah cukup untuk memperkuatkan kepercayaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Okey. Kemudian singkirkanlah akal itu dari penggunaannya dan tetapkanlah mengikuti Nabi. Bila kita dah fikir tentang Nabi dan kita dah yakin tu, ikutlah Nabi tu. Kan? Jangan fikir aja, oh saya tahu, saya dah baca 10 cerita tentang kisah Nabi, tapi tidak memberi kesan kepada diri kita. Sepatutnya terus berdasarkan pengenalan kita tentang Nabi itu, kita ikut ajarannya. Di mana anda akan selamat. Kalau kita ikut, insya-Allah kita akan selamat dengan jalan itu. Sebab itu Rasulullah SAW juga bersabda, kata Imam Ghazali, inna minal ilmi jahlan wa inna minal qawli ayyan.
Yang bermaksud bahawa sebahagian dari ilmu itu adalah kebodohan dan sebahagian dari perkataan itu adalah keraguan ataupun tidak menjelaskan. Ayyan. Maksudnya apa? Nabi sendiri mengatakan bahawa ilmu ni banyak, tapi sebahagian ilmu yang banyak ni sebenarnya tidak memberikan kita kepada kebenaran pun. Cari inilah. Ilmu banyak, branches of knowledge. Tak percaya tengoklah internet ke apa semua. Tapi berapa banyak ilmu-ilmu itu yang benar-benar membawa kita kepada kebenaran. Kita orang Islam ni penting kebenaran ni, kan? Kita bukan hidup suka-suka saja. Kita nak apa yang benar. Kita nak tahu ke mana kita nak pergi selepas ini. Dan itu telah diajar oleh agama kita. Jadi sebab itu be more diligent. Kita kena lebih hati-hati dalam memilih ilmu ni. Tak boleh main apa ada aku nak pergi belajar, kan? Takut nanti 2 tahun 3 tahun belajar tak dapat apa-apa. Padahal ada benda yang dah pasti betul, dah pasti penting, yang itu kita buat tak tahu saja. Yang dimaklumi, ada masa lagi ke? 1 minit 2 lagi. Ya. Sini tak ada. 7 minit. Okey. Nanti bunyi loceng, ya. Yang dimaklumi bahawa ilmu itu tidaklah kebodohan. Maka tadi kata bukanlah bila Nabi kata sesungguhnya sebahagian ilmu itu kebodohan, bukanlah maknanya orang belajar jadi bodoh. Tidak. Tetapi ilmu yang kita rasa kita tahu tu dia tidak membawa kepada kebaikan dan manfaat yang sebenar. Itu maksudnya. Dia memberikan kita pencerahan terhadap banyak perkara. Kan? Belajarlah apa-apa. Tapi tak tentu. Belajar tentang AI, Artificial Intelligence. Canggih macam-macam. Saya nak faham pun kadang-kadang boleh tahan, kan? GPT lah, apalah. Tapi akhirnya apa? Kan? Kita tahu detail, akhirnya punya robot ni membodohkan kita. Kan? Orang boleh tipu orang melalui AI. Student pun boleh exam excellently through ChatGPT, kan? Dia nak buat satu artikel, dia pakai ChatGPT ni, ada satu aplikasi, dia tulis je tajuk apa yang pensyarah dia bagi, dah siap dah artikel tu, dia boleh susun daripada A sampai Z. Dia tinggal nak copy dan hantar saja. Pensyarah mungkin tak tahu, bagi A kat dia, padahal dibodohkan. Kan? Budak tu pun bodoh sebab dia sekadar copy and paste saja, pensyarah pun dibodohkan. Jadi siapa yang pandai sebenarnya? Dengan ilmu-ilmu yang terlalu detail-detail ni, siapa yang sebenarnya mendapat manfaat? Itu maksudnya. Bukanlah kita memperkecilkan semua ilmu, tapi kita kena critical, kita kena critical memilih. Dan dalam agama kita dah diajar mana yang penting, mana yang tak penting. Itu yang maksud Imam Ghazali di sini. Jadi maksudnya bukanlah ilmu itu kebodohan, tetapi ilmu itu membekas akan pembekasan pembodohan pada mendatangkan kemudaratan. Maksudnya ilmu-ilmu itu boleh memberi kesan kepada diri kita, dalam erti kata dia mungkin akan memberi mudarat kepada kita, mungkin menjauhkan kita lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin meragukan kita lagi terhadap hal-hal keagamaan. Belajar sosiologi, antropologi, hebat. Lah memperkecilkan Nabi. Sebab Nabi ni just a desert man. Kan dia belajar sosiologi, desert man aja Nabi Muhammad ni, dia duduk padang pasir. Apa orang padang pasir tahu? Dia ada local wisdom lah, kan. Tahu padang pasir, tahu tentang ribut pasir, tahu tai unta, dia tahulah. Tengok. Belajar sosiologi, antropologi. Saya bukan memperkecilkan. Saya belajar kat dulu kat universiti, kan. Tapi jangan sampai belajar hal itu tapi tak belajar usuluddin, tak belajar akidah, tak belajar hal-hal yang sepatutnya belajar dalam agama, kita perkecilkan pula agama kerana kebodohan kita sendiri. Itu maksudnya. Belajar ilmu-ilmu yang kadang-kadang tidak dipandu oleh ilmu fardu ain. Sebab itu Nabi juga bersabda, qalilun minat taufiq khairun min katsirin minal ilm. Yang bermaksud sedikit taufik Tuhan adalah lebih baik dari banyak ilmu. Kadang-kadang hidayah Tuhan yang Tuhan bagi kat kita tu lebih berharga daripada baca banyak.
Tapi tidak ada amalnya, tidak ada ikhlasnya, tidak ada semangat nak mendekatkan diri dengan Tuhan, Tuhan pun mungkin tak beri hidayah, tapi mungkin dia sibuk dengan pengetahuan-pengetahuan dia yang luas, tapi tidak mendekatkan, tidak ada taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Nabi sebut. Okey, boleh situ. 3 minit. Last kita satu lagi, Nabi Isa juga bersabda, kata Imam Ghazali, alangkah banyaknya pohon kayu dan tidaklah semuanya berbuah. Alangkah banyaknya buah-buahan dan tidak semuanya baik. Dan alangkah banyaknya ilmu pengetahuan dan tidaklah semuanya berguna. Macam juga buah-buah kan. Kita duk kata, oh buah, banyak buah bagus, tapi ada buah yang beracun. Ada buah yang tidak ada manfaat. Ada pokok yang mungkin tidak ada tidak boleh manfaat kita. Dia mungkin bermanfaat tentang benda lain, tapi untuk kita makan misalnya tak boleh. Pokok pun macam tu, buah-buahan juga begitu, ilmu juga begitu, kata Nabi Isa. Tidak semua ilmu itu berguna. Sebab itu ada ilmu nafi', ada ilmu ghairu nafi'. Dan Nabi ajar kita supaya sentiasa kita minta, ya Allah kurniakan aku ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kan? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Sebab kita takut, kita rasa kita pandai, tetapi rupanya ilmu itu tidak bermanfaat kepada kita. Wallahu alam, kita berhenti kat situ. Sebenarnya dah habis bab tu, nanti kita akan sampai bab yang baru pada muka surat 132 insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.